saya sendiri pun sampai kadang-kadang tak faham kenapa konten tu lebih viral daripada konten yang tertentu. Hai, Assalamualaikum guys. Buat pertama kalinya podcast Rise Up diadakan bagi membincangkan topik atau isu yang hangat dan menarik. Okey, bersama saya Bella dan saya tidak keseorangan. Di sebelah saya the one and only Datuk Norman Abdul Halim yang merupakan juga CEO dan Presiden KRU Entertainment. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Dah lama panjang lebar cerita baru nak bagi salam. Okeylah tu. Nervous saya duduk sebelah Datuk ni. Kali pertama. Yeah. Buat pertama kalinya podcast Rise Up. Ya. Okey. Datuk, apa tips Datuk makin kacak? Makin lama makin kacak tu. Tak adalah. Kita tak tahu lah macam mana itu soalan tu. Kita boleh bagi tips dekat jejaka-jejaka kat luar sana ya, untuk maintain kacak. Boleh bagi tips juga lah Datuk. Nak kata saya exercise, saya tak exercise. Nak kata saya jaga sangat fashion saya pun tak jaga juga kan. Tapi natural je kot. Natural. Alhamdulillah lah natural. Ya guys, ingat jejaka natural handsome. Be who you are kan. Tak payah nak jadi orang-orang muda dulu kan. Dengar tu. Okey Datuk. Okey, baik, sebelum kita pergi ke perbincangan kita pada hari ni, kita throwback sikit lah. Okey. Mungkin penonton kat luar sana pun nak tahu tentang Datuk. Datuk popular dengan kumpulan KRU pada tahun 1992 bersama adik-beradik Datuk Adri dan Datuk Yusri. Okey, KRU Music juga mula ditubuhkan pada tahun 1995 dan pada tahun tersebut 96. Maaf saya yang nikat Dan pada tahun tersebut bermulalah artis ataupun penyanyi di bawah naungan KRU Music sendiri ya Datuk. Alhamdulillah. So okey Datuk, salah satu lagu popular Datuk Sherina. Wih, lama je juga. Agakkan lagu lain. Ulala ke apa saja. Saya buat research Datuk. Saya buat surprise sikit. Okey, dan pada tahun tersebut lagu Sherina, Rina gitu. Okey, boleh tak Datuk share sikit dari mana datangnya ilham lagu Sherina tu? Sebenarnya watak Sherina ni wujud dalam fantasi je. Dia bukan sesiapa yang saya kenal pun. Tapi again lah, kita nak buat sesuatu penceritaan, dia kena ada satu elemen dramatik yang boleh kita ceritakan. Jadi kisah cerita ni lebih kepada kematian girlfriend tu. Jadi dia macam merindui dan sebagainya. Saya pun tak ingat sangat lirik dia, tapi lebih kurang ke situlah dia perginya. Tapi kita nak satu rap balada. Jadi selalunya rap lagu rancak kan. And rap lagu cinta pula tu. Jadi itulah kelainan yang kita bawa pada 1992 guys. Boleh tak saya, mungkin penonton pun nak tahulah macam mana lagu Sherina ni tak ingat lah. Tak ingat tu sungguh tidak kusangka begini akhirnya. Nampak Datuk belanja guys, mahal ni. Berita baik untuk usahawan mikro. KRU Masterclass menyediakan program latihan jangka pendek berimpak tinggi untuk melonjakkan prestasi perniagaan anda. Dengan pembiayaan sebanyak 80% dari SME Corp Malaysia, anda hanya perlu membayar sebanyak RM300 selama 4 bulan untuk mendapatkan latihan program Social Commerce Micro Connector, pakej pengiklanan dan panduan dari mentor tokoh perniagaan. Perkasakan perniagaan anda dan sertai program latihan KRU Masterclass. Tempat terhad, jadi klik Google Form di bawah sekarang. Alright lah, tanpa buang masa, kita akan bincangkan topik kita pada hari ni tu, iaitu social commerce. Okey, mungkin Datuk boleh explain lah dekat penonton di luar sana, apa itu sebenarnya social commerce? What is social commerce? Okey, social commerce ni macam nama perkataan tu lah, ada social dan ada commerce ya. So maknanya social adalah menggunakan platform-platform media sosial dan commerce adalah perniagaan. Bagaimana kita menjana hasil. Dia berbeza sedikit daripada kalau kita cuba kaitkan dengan e-commerce. E-commerce tu dia gunakan platform-platform e-dagang. Dia transaksi tu berlaku dalam khususnya di laman-laman web. Tapi kalau kita dekat social commerce ni, sekarang platform-platform social commerce, contohnya seperti TikTok, yang beg kuning semua tu, itu sebagai sebahagian daripada kaitannya menggunakan platform media sosial dan diperdagangkan pula. Dan di situ yang sekarang ni ramai yang mula menjana hasil daripada platform sebegini. Okey, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan penonton, biasanya siapa yang akan terlibat dalam ekosistem social commerce ni?
Okay, dia of course dia ada penjual dan pembeli kan. Tetapi pada masa sama, of course platform tu satu hal lah. Kan kita ada platform dan kita ada penjualnya, penjual produk dan ada pembeli. Tetapi ada juga peranan pengaruh iaitu influencer. Influencer ni main peranan untuk reach out kepada audience yang mungkin penjual tu tak dapat akses. Itu kita setiap satu kita sebagai individu, kita ada followers kita sendiri dalam platform-platform media sosial. Bagi mereka yang tak ada platform media sosial, saya tak tahu cakap apalah. Tapi kebiasaannya mana-mana pun individu kadang-kadang dia baru nak bermula, kadang-kadang dia makan masa nak bina jenama dia, especially untuk mendapatkan followers. Dia ada satu prosesnya. Dan inilah tiga individual. Satu lagi adalah organisasinya lah. Organisasi yang menyediakan platform tersebut. Jadi kalau kita lihat ekosistem ni, sebenarnya benda ni di Malaysia ni mungkin kita lihat masih baru lagi. Tetapi kalau lihat di negara seperti di China khususnya, peranan influencer tu boleh jadi jutawan pun ada. Influencer boleh jadi jutawan. Jadi itu saya rasakan ini adalah masa yang sesuai untuk kita menceburi bidang ini, khususnya dalam untuk mencari duit sampingan. Samping kita mungkin kita bekerja ataupun kita belajar. Jadi kita boleh juga menjana hasil dan juga membantu usahawan yang menjual produk tersebut. Okay, Datuk, back to influencer, Datuk. Influencer ni kita kena ada followers yang ramai. Tak ada followers yang ramai, kita ada kekangan lah. Macam mana kita nak buat bisnes? Tak ada branding yang kuat dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk boleh bagi tips macam mana kita nak bina followers yang ramai. Okay, it's not easy Jadi macam kita nak bina sesuatu jenama kita dalam platform media digital ni juga, dia ada satu proses. Jadi pertama sekali kita kena sebagai influencer kena kenali diri kita siapa. Apakah minat kita? Kita tak boleh menipu pengikut kita. Kalau contohnya kita memang minat baca buku, for example, dan you nak review buku, dan sebagai influencer yang specialize dalam penjualan buku, dia boleh review buku. Ada juga yang review filem, tapi dia tak adalah, mungkin saya tak tahulah yang buat review filem ni dibayar atau tidak oleh pengedar dan sebagainya. Tetapi yang pastinya mereka yang buat review ni, contohnya buat muzik kan, ada juga buat review muzik. Kebanyakan kalinya tidak dibayar. Tapi kalau dibayar, mereka juga kena jujur dengan dia orang punya review kan. Kalau tak, dia tak boleh nak tipu audience dia, pasal dia akan hilang pengikut. Kalau dia mula nak cakap produk yang tak baik, dia cakap baik. Jadi influencer ni sebenarnya dia kena seperti saya kata tadi, dia kena ada subject matter expert lah bagi sesuatu penjualan produk. Dan apabila sudah ada subject matter expert, contohnya sebagai seorang yang minat bola sepak contohnya, jadi dia tunjuklah skill dia macam nak tendang bola dan sebagainya, dan dia akan mungkin repost gol-gol terbaik yang dijaringkan oleh pemain-pemain profesional contohnya. So dia boleh build up dia punya followers. Tak semestinya konten tu dia buat sendiri. Betul. Ada konten orang lain yang dia boleh letak, tapi dia akan mengumpul pengikut daripada konten-konten yang popular tersebut. Dan of course lah ada teknik-teknik tertentu, pukul berapa nak post, apa dia nak hashtag dia macam mana dan sebagainya, untuk orang dapat tahu kewujudan konten dalam mungkin berbilion lah konten yang ada dalam platform digital ni. Okey, Datuk sendiri sebagai seorang usahawan yang berpengalaman juga, ya. Dan Datuk ada nama lah dalam industri. So kalau untuk nak buat perniagaan, nak mencipta personal branding sendiri tu tak ada masalah. Sebab orang dah kenal. Macam mana pula dengan golongan usahawan mikro yang agak sukar lah untuk kita nak create their own personal branding. Pertama sekali, saya sendiri bukannya muda Saya umur 51 tahun. Okay. Jadi sebagai orang yang umur 51 tahun, yang platform-platform media sosial ni mula popular baru-baru ni, especially kalau kita lihat di platform. Okey lah, mungkin Twitter lebih awal lah. Tapi betul. Orang tak gunakan Twitter sangat untuk menjual produk. Betul. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, Facebook pun awal-awal dulu. Sekarang ni orang gunakan TikTok. TikTok ni mungkin 5 tahun yang baru-baru ni. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin menggiatkan diri dalam platform media sosial ni dan menggunakan platform media sosial untuk penjualan khususnya, untuk penjenamaan dan promosi, pastinya kita kena lihat
apakah platform-platform yang kita nak spend our time and resources. Kerana setiap platform dia ada pengikut-pengikut dia sendiri. Kita dalam pengikut Twitter, dia ada satu grup yang lain yang suka bahan berita yang sensasi, dia bagi komen, dia bagi feedback. Kalau kita lihat Facebook pula, generasinya lebih tua daripada generasi Instagram, dan TikTok adalah lebih muda. Dan kalau kita lihat dari segi konten, penyediaan kontennya pula adalah berbeza. Jadi kalau nak katakan macam KRU ni, just because kita ni orang kenali, bukannya senang, kerana kami pun bukanlah aktif sebagai penyanyi sekarang. Kalau kami aktif sebagai penyanyi sekarang, mungkin kami yang followers lebih tinggi. Ada pun aktif sebagai pelakon, contohnya kan. Tapi saya sendiri belakang tabir. Yusri sendiri pun dah belakang tabir. Edri pun belakang tabir. Jadi kami tak ke depan sebagai artis. Jadi itu yang sebenarnya cabaran kita. Bukan senang sangat pun KRU nak build followers. Tapi kita of course lah, nasib baik kita ada konten yang lama-lama kita. Jadi kita sekarang ni kita buat macam konten lama-lama kita masukkan balik, posting, repost balik lagu-lagu lama dan juga filem-filem lama, snippet. Jadi ada yang generasi baru yang baru discover pasal KRU juga. Jadi balik kepada seseorang individu, tak kira lah usahawan ataupun influencer, saya merasakan bahawa there's no right and wrong dalam menghasilkan konten. Saya sendiri pun sampai kadang-kadang tak faham kenapa konten tu lebih viral daripada konten yang tertentu. Tapi apa yang pastinya, konten yang selalu viral adalah konten yang lebih raw. Dia tak boleh polish sangat. Dan ada satu lagi, saya tengok kawan-kawan saya lah, golongan selebriti dan artis yang berniaga, kadang-kadang dia nak bagi lagi orang kecam. Saja provoke dia nak dapatkan orangnya reaksi. Jadi itu strategi mereka kan. Bagi saya KRU dan KRU, kami tidak begitu. Kami dah bina jenama kami dengan cara yang lain. Kami tak boleh nak go orang nak bagi hentam kan. Jadi terpulang pada individu, kepada setiap individu, apa yang sebenarnya diri you kan. Apakah contohnya Bella, siapakah Bella? Jadi Bella pun nak kena tahu siapa diri you sendiri, pasal orang pun pengikut you akan ikut kerana diri you sendiri. So jadi ia satu proses. Satu, nak kita kenal siapa kita dan apa kita nak, purpose kita masuk dalam platform media sosial. Suka-suka saja ke, untuk berniaga ke, ataupun kita nak just for the sake of ikut trend dan sebagainya. Jadi bergantung. Ada ramai yang buka platform media sosial, lalas dia tak aktif, lalas platform media sosial tu pun dah ke laut kan. Memanglah banyak. Tapi biasanya bila dia dah dapat dia punya rhythm ataupun momentumnya, dia pun dah rasa syok dah kan. Dan bila followers dia tengok, ada orang minat saya kan. Ada orang main game je online untuk dapatkan followers. Dan macam-macam lagi. Macam-macam cara sebenarnya. Okey, menarik. So apa, saya nak tanya juga, apa jenis ataupun penyediaan strategi untuk kiranya kita nak post dekat social media feed ni, mungkin ada jadual dia ataupun strategi dia. Ada tak tu tips dia? Pastinya. Kalau mereka yang profesional ya, macam kami sediakan social media strategi. First kali kita kena tahu siapa target audience kita nak. Adakah kita target mereka yang urban, yang cakap bahasa Inggeris saja? Ada orang Malaysia cakap English je kan. Adakah kita cuba target mass Malay market, cuba gunakan bahasa Malaysia, ataupun kita go vernacular, guna bahasa Cina dan bahasa India dan sebagainya, bahasa Tamil. Jadi contoh itu adalah contoh yang mana siapa yang kita target ni. Jadi bahasa yang kita gunakan main peranan, dan cara kita menulis bahasa tersebut pun. Betul. Adakah kita menulis macam contohnya KRU Masterclass. Saya dah memang cakap pantang larang dia, jangan nak korang-korang guys tengah buat apa tu, tak boleh. KRU Masterclass adalah kita nak tarik golongan yang berminat nak untuk mendalami sesuatu ilmu, dan kita tidak nampak lihat terlampau casual. Tetapi KRU Music dan KRU Studios memanglah takkan nak gunakan bahasa ketat-ketat. Yalah. Kan, skema-skema kan. Dan diorang guys ke, dah makan ke, dah lunch ke kan. Macam itulah kan. So jadi language tu main peranan. Dan kontennya pula, bagaimana konten yang kita nak sediakan, nak pastikan konten tu sesuai dengan golongan pasaran tersebut. Dan kaitkan dengan strateginya adalah kaitan dengan penjadualannya, bila nak post, apakah post yang kita nak buat yang secara live, apa yang post kita nak pre-produce, samakah itu adalah just gambar ataupun artwork, ataupun adalah video ataupun podcast macam ni, just audio, mungkin kita boleh jadikan ni sebagai bahan audio saja. Jadi semua tu bergantung kepada siapa kita target. Dan bila kita dah tahu kita target siapa, dan kita tahu kita buat benchmarking lah. Kita tengok pesaing-pesaing siapa yang buat. Contohnya kalau kita lihat kalau kita nak buat contohnya podcast beginilah.
Apakah podcast-podcast yang seumpama dengannya yang boleh kita gunakan sebagai benchmark and sebagai best practice. Jadi contohnya sekarang nak rakamankan audio dan video ni sekarang pun main peranan, tak boleh macam suka-suka je letaknya. Of course kita ada mic yang betul, ada kamera yang cantik, ada lampu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang nak bina konten tersebut selain daripada sudut konten pengisian secara kreatifnya, kita kena sediakan juga dari sudut keperluan teknikalnya, bagi audionya jelas, lampu cerah kan. Dan of course lah, kalau kita lihat, kalau kita nak contohnya kita buat podcast begini, orang nak tengok orang yang bercakapnya, tak perlu tengok full baju pun, yang penting nak tengok orang bercakap ni. Jadi itu sebagai contoh. Dan untuk kita menghasilkan balik-balik pada kreatifnya, kita kesedialah sikit skrip dia. Tak payah, dia memang free script. Dia tak payah nak macam ketat-ketat sangat bahasa, nak susun, nyatik semua bagai. Macam sekarang ni kita bercakap memang freestyle kan. Betul. Tapi the reality is that you have to plan. Jadi kalau kita plan nak buat konten tersebut, apa kita rancang, apa kita nak bercakap. Dan dekat situlah sebenarnya penonton kita akan tertarik dan mengikut kita. Dan mungkin akan over time akan membeli produk kita. Sama ada kita sebagai influencer ataupun kita sebagai usahawan. Okey, menarik. So, Datuk, apakah jenis atau proses penerbitan konten tu sendiri? Okey. Cakap pasal konten saya dah sentuh tadi sikit ya. First kali kita kena tahu, saya macam buat filem, macam buat lagu, kita prosesnya nak buat penulisannya dulu. Kita buat skripnya dulu. Okay. Jadi contohnya macam kita pada hari ni kita buat talking points je. So daripada talking points tu kita dah tahu structure dia, bagaimana kita nak bentangkan sesuatu subjek. Jadi mula dari situ ya. Dan keduanya kita lihat bagaimana kita buat persediaan secara teknikalnya pula. Kadang-kadang okeylah kita bernasib baik kita ada studio yang betul nak buat rakaman ni. Tetapi kita kalau tidak ada peralatan ni, ada pelbagai cara untuk kita hasilkan. Sekarang ni macam-macam boleh beli secara online pun. Pakai handphone pun boleh kan. Dan untuk menyuntingnya pula bagaimana kan. Mungkin kalau kita nak bagi fancy sikit, kita masuklah dia punya music ke apa ke, ada pun effects, editing dan sebagainya. Tapi sekarang ni ada macam-macam. Kita boleh edit, tak payah pakai software professional pun untuk menghasilkan konten tersebut. Jadi inilah sebenarnya proses kita untuk menghasilkan konten tersebut. Ada kalanya kita tak perlu nak terlampau. Saya lihat dari segi konten yang selalu orang suka nak menonton adalah live. Kerana bukannya setakat orang yang suka tonton live, kerana dari segi platform sendiri pun memang menggalakkan orang buat live. So dia buka pipeline dia macam lagi besar. Bila buat live dia lagi dia punya reach tu lagi banyak. So jadi samalah saya rasa kalau bagi kita menghasilkan konten, kita tahu apakah kita punya strategi konten kita. So konten strategi pula dia kata tak boleh lah pula macam ulang-ulang benda sama. Kadang-kadang beli. Orang pun fed up. Ya, orang pun tak nak ikut you pasal nak macam iklannya panjang kan. Betul. So kena belanja. So konten tu kadang-kadang kita tengok kepada subject matter. Contohnya saya cakap, katalah seseorang tu menjual produk sukan ya, alat sukan ataupun jersey bola sepak saya katakan tadi. Di mana dia cakap lah pasal dia punya football club tu, ataupun contohnya ada perlawanan-perlawanan besar, final contohnya JDT lawan Selangor contohnya. Okey, apakah korang rasa siapa menang kan? Berapa skor? Jadi kadang-kadang ada interaction. Jadi dalam konten tersebut tak semestinya kita sentiasa bagi pandangan kita saja. Kita pun ada dengar pandangan daripada followers kita juga. Jadi dari pandangan followers tersebut, dia akan beri satu elemen reaksi pada mereka. Dan jangan lupalah reply. So, ini saya tengok kadang-kadang orang buat post tapi dia sendiri tak tengok orang yang balas komen tersebut. And paling tidak pun like lah. Orang dah buat effort kot. Kan orang dah effort, dah tulis macam dia bagi pandangan dia positif atau negatif. Kita kena terima hakikat yang kita ni perlukan criticism untuk kita perbaiki diri kita. Jadi kalau melainkan macam kalau memang hater yang betul-betul saja nak bagi you kecam dan sebagainya, okey lantaklah kan. Tapi kita cakap orang yang betul-betul yang cakap okey bagi criticism yang baik. Dan contohnya seperti macam baru-baru ni kami buka Taman Wetland. Wetland Studios di Taman Wetland. Jadi ada je kebanyakannya komennya positif, tapi ada juga bagi pandangan-pandangan tertentu untuk perbaiki lagi. Jadi saya rasa saya anggap itu satu komen yang positif. Saya terima kasih kepada mereka. Kerana itu penting bagi kami untuk memberi experience yang lebih baik kepada pelawat-pelawat kita. Jadi itulah sebenarnya dari segi bahan-bahan kreatifnya satu, tapi cara kita menulis satu, tapi pada masa sama interaksi tu very important. Okay. Alright, saya tersentuh apa yang Datuk kata tadi. Seorang usahawan kalau nak buat konten yang menarik, kita kena ada teknologi yang canggih jugalah.
Ya betul Datuk. Tak semestinya. Tak semestinya. Okey, saya concern untuk usahawan-usahawan mikro ni Datuk. Ya, dari orang kata perniagaan secara tradisional, ya, dan berpindah kepada digital teknologi sekarang. Okey, so macam mana Datuk? Diorang mungkin ada orang kata cabaran dari segi perlukan sikit masa untuk belajar, mendalami ilmu teknologi digital ni, dan mungkin mereka juga perlu dana yang banyak. Ya, mungkin kena beli peranti handphone yang lebih canggih ke mungkin, kamera, lighting dan sebagainya. Jadi macam mana Datuk? Apa komen Datuk untuk usahawan-usahawan yang mikro ni untuk membina konten yang lebih menarik? Okey, saya nak jawab soalan ni dengan pengalaman saya macam mana KRU jadi penyanyi mula-mula. Pasal you dah paksa saya nyanyi tadi kan. Okey, masa KRU mula kan nak nyanyi, kita tak ada studio rakaman yang canggih, tak ada lagi record company ambil kami. Kami pakai mini kompo yang ada button play dan record je. Pakai kaset. Dulu budak-budak sekarang tak kenal lah apa kaset tu, bukut. Tapi masuk kaset tu play record. Duduk bercangkung bersila 3 orang dengan mikrofon kongsi dan rakam. Adakah kita ada studio yang canggih ketika tu nak buat demo kami? Jadi tapi daripada demo tersebut dapat peluang kita dapat peluang dengan syarikat rakaman EMI. Jadi sama juga dengan kita nak buat konten dalam platform media sosial. Sekarang ni lebih mudah. Kalau compare tu dulu, nak dapat peluang sebagai artis rakaman susah. Banyaknya dia punya saringan dan sebagainya. Sekarang ni platform-platform digital ni, kalau you ada bakat dan you build up your followers, insya-Allah lama-lama orang akan datang kat you. So jadi balik kepada soalan sebagai bagi mereka baru nak mula. Yang pentingnya saya rasa kebanyakannya orang semua ada smartphone sekarang. Betul. Kan? Semua ada smartphone. Paling tidak pun yang paling buruk busuk pun adalah 200-300 ringgit punya smartphone, tapi still boleh berfungsi untuk gunakan platform-platform media sosial ni. Mula dari bawah. Janganlah expect, kalau saya nak buat ni kena ada lampu cantik, kalau saya kena ada sound cantik, ada mikrofon macam ni, ataupun kita nak kena ada kamera canggih dan sebagainya, ataupun ada editing suite dan sebagainya. Alamak, kau nak tunggu tu tak boleh start lah. Kan? Kita kena mula daripada bawah, kita mula dulu, dan lama-lama bila kita dah dapat contohnya meraih pendapatan, dan di situlah kita boleh kumpul sikit-sikit untuk beli aset baru. Sikit-sikit kita upgrade kan. So kalau nak buat macam lighting ring dan sebagainya, banyak dalam platform ini, bukannya mahal sangat pun. Tapi saya faham dari sudut usahawan-usahawan baru, influencer nak mula, mungkin 200-300 pun mungkin jumlahnya besar. Mahal juga. Jadi kita kena lihat macam mana kita boleh mula. Paling tidak pun ada handphone dulu, buat live stream. Kalau tempat tu gelap, pergi tempat yang cerah. Yang penting audio ni jangan sampai bising, ada motor kat belakang semua. Susah lah, audience nak dengar pun susah kan. Cari tempat yang senyap dan cuaca, suasana yang lighting yang pencahayaan yang baik. So orang boleh nampak muka kita dan kita boleh cakap. Dan kebanyakannya kalau kita sendiri pun tahu, ini dari segi aspek penerbitan saya bagi contoh. Kalau kita buat filem, yang menjadikan filem tu mahal bukannya filem tu yang kalau kita bercakap berdialog macam saya dengan Bella sekarang, cakap ni kamera pun boleh tight, close up. Apa yang kiri dan kanan orang tak nampak benda, kan? Tapi kalau dalam filem, itulah kita fikir yang jadi mahal ni kan prop dan set kita kat belakang ni kalau nampak grand kat belakang tu, ataupun nak CGI. So shot-shot yang besar tu yang jadikan dia mahal. Tapi dalam platform media sosial, adakah orang nak tengok shot-shot yang besar tu kerana dia orang tengok kat phone je. So dia orang tengok close up. So jadi sebenarnya tak perlu kita terlampau fikir complicated sangat. Orang nak tengok muka kita, nak tengok orang boleh percaya tak yang brother ni cakap something, sis ni cakap apa kan. You kena tengok dari situ, dari eye contact dengan kita punya pengikut ni very important. Jadi jawapan saya adalah start small, kan. Walau apa yang ada pun, paling tidak pun ada phone pun dah satu aset yang baik lah. Cuma kita tahu kita ada kekangan, tak boleh record dekat studio soundproof, tak ada lighting dan semua, carilah solution dia. Macam kita rekod lagu KRU demo, lagu Sherina pakai mini kompo kan. Nanti insert video klip Sherina tu. Mahal tu. Anda mempunyai produk atau perkhidmatan tetapi masih kurang menyerlah dari sudut penjenamaan, nak jalankan kempen periklanan tapi tak mampu kerana tidak mempunyai modal besar? KRU Media menyediakan pakej periklanan yang kos efektif dan turut bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyediakan geran pemasaran dari 50% sehingga 70%. Dengan kepakaran dan pengalaman KRU Media,
jenama anda akan lebih dikenali sekaligus meningkatkan potensi melariskan jualan. Jadi, nak tunggu apa lagi? Klik ke Google Form di bawah sekarang dan kami akan membantu anda mencapai potensi perniagaan anda sepenuhnya. Kita teruskan soalan yang seterusnya. Adakah KRU ni menyediakan perkhidmatan bagi melatih usahawan ataupun influencer untuk social commerce ni, Datuk? Ya. Sebenarnya sejarah KRU Masterclass adalah bila kita menubuhkan KRU Academy pada tahun 2012. Dia dah 11 tahun kita buat training. Jadi of course dulu kita buat training lebih subjek-subjek diploma. Tapi kami berasakan sekarang ni sejak pada COVID, kita berasakan bahawa tak perlu kita buat program-program jangka panjang. Kita buat fokus pada program jangka pendek. Dan fokus jangka pendek tu mungkin secara dalam talian ataupun secara fizikal, bergantunglah kepada mereka yang tak boleh travel. Contohnya daripada Sabah Sarawak, mereka lebih suka buat secara virtual. Tapi kita buat latihan tersebut di mana kita sediakan infrastruktur daripada kami, termasuklah sistem virtual desktop untuk integrate platform mereka. Kalau mereka nak belajar untuk buat animasi dan sebagainya, mungkin perlukan specs yang besar. Jadi they can tap our system ni untuk VDI kami, untuk mereka buat kerja-kerja untuk buat penerbitan. Ya. Tapi balik pada kita punya projek subjek social commerce ni, dia sebenarnya tak perlukan heavy duty punya equipment pun. Jadi bagi kami sediakan latihan untuk usahawan, untuk influencer dan juga untuk digital marketer. Dengan tujuan untuk mereka beralih kepada platform-platform media sosial dan juga platform digital untuk menjana hasil. Menarik ya. Nanti saya boleh join ke, Datuk, kelas tu? Yang penting sekarang ni is actually sekarang ni banyak content ni memang ada dalam platform-platform macam YouTube dan sebagainya. You boleh tengok macam-macam, you type akan keluar. Tetapi kadang-kadang dia tak sama dengan bila you dapat ilmu daripada seseorang tersebut secara live. Jadi tonton boleh, tapi still you nak bertanya soalan. Jadi kadang-kadang belajar sendiri tu dia macam you still have a lot of questions kan. You still tak puas. Jadi you kena tanya juga. Yang kat situ, especially orang yang dah pernah buat. Orang yang dia dah lalu semua ni, especially secara teknikalnya bagaimana. Jadi kami di KRU Masterclass kita sediakan latihan berkonsepkan ala-ala TVET. Cara dia TVET. Maknanya dia lecturing punya hours lebih kurang 30% dan 70%-nya lebih kepada praktikal. Itulah cara kita untuk pastikan mereka sendiri boleh buat apa yang assignment yang kita bagi. So lama-lama pandai dan boleh buat sendiri. Boleh ajar orang pun. Oh, okey. So kita kembali kepada soalan yang ni saya pun tertanya-tanya jugalah Tok, tentang TikTok. TikTok ni tak silap saya ditubuhkan pada September 2016, yang agak lama, dari Zhang Yimin, tak silap saya. Okey, so TikTok ni pada awalnya dikenali sebagai trend. Trend yang macam orang influencer akan filter lah, menari-nari dan sebagainya. Sekarang ni TikTok dah ada TikTok Shop, Datuk. TikTok Shop. Jadi usahawan-usahawan ni banyak yang daripada perniagaan tradisional berpindah kepada digital teknologi, especially to TikTok Shop. Saya perasan sebab TikTok pun sekarang nombor 1 ya, Datuk ya. Okey, so soalan saya, adakah TikTok ni merupakan satu platform yang terbaik? Especially untuk usahawan-usahawan mikro untuk menggunakan platform ni sebagai perniagaan mereka. Kalau nak katakan terbaik atau tidak itu subjektif, tapi ia adalah platform yang paling berpengaruh sekarang ni. Ya, kerana mungkin trend akan berubah-ubah. Kita tak tahu platform mana yang mungkin lebih popular lepas ni. Tetapi yang bagus tentang TikTok ni, dia adalah contoh terbaik untuk social commerce. Kerana ia adalah platform media sosial. Dan juga ada elemen transaksinya di situ dalam platform TikTok Shop ni. Dan kita yang beg kuning kita tengok tu, satu ialah seperti saya katakan balik, kita sebagai usahawan, kita akan cuba kita akan cuba promosikan produk kita. Tetapi kadang-kadang bila sebagai usahawan, you dapat followers you sajalah. Tapi sekarang ni dalam TikTok Shop ni kita boleh collaborate ya. Kita boleh affiliatekan kita punya influencer kepada platform kita, dan mereka juga boleh bantu menjual produk tersebut. Jadi itu sebenarnya kelebihan TikTok sekarang. Jadi saya rasa lama kelamaan, of course kejayaan TikTok ni pastinya akan dilihat oleh pesaing-pesaing TikTok, dan mereka juga akan continue to see how they can integrate social platform, social commerce platform dengan social media platform dengan e-commerce. Dan di situ sebenarnya saya rasa
lagi satu kebaikan dekat TikTok ni, dia sendiri sediakan diskaun untuk produk-produk kita. Jadi kami sendiri jualkan produk, tapi pada masa sama kita kenapa murah harga ni? Rupanya sebenarnya TikTok bagi diskaun kepada, dia subsidize kos kita. Jadi itu sebenarnya kebaikan gunakan TikTok Shop ni. Shop. Buat masa ni kalau kita masukkan platform e-commerce yang biasa, kita sendiri yang kena tentukan diskaun kita. Dan saya dapat maklumat bahawa banyak dah sekarang trendnya yang penjualan produk melalui TikTok ni, dia ada bantu juga penjualan platform-platform lain. Contohnya jual dekat Shopee, jual dekat platform e-commerce sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang dia ada dia punya spill over effect dia. Tapi dia mula daripada TikTok lah dulu. Okey. Mengikut statistik Datuk daripada Bank Negara Malaysia, mengatakan 58% lelaki lebih cenderung pada online shopping, Datuk. Ya. Berbanding dengan wanita hanya 56%. Jadi apa pandangan Datuk dengan statistik ni? Betul ke, Datuk? Entahlah, saya pun tak pasti. Saya selalunya wanita yang lebih aktif shopping ni. Tapi kalau saya lihat dari segi transaksi yang berlaku dalam platform-platform kami, lebih kepada wanita lah. Lebih kepada wanita. Dan saya tak tahu macam mana. Mungkin ada produk lain kot dia beli. Saya pun tak tahu. Lelaki saya. Macam contohnya kalau kita buat macam dekat Wetland Studios, kita buat kan. Kebanyakannya orang yang beli secara tiket secara online ni adalah wanita. Yang membelinya wanita. Mereka yang plan ataupun buat dia punya rancangan keluarga bila nak pergi dan sebagainya. Jadi saya rasa macam lain sikit lah saya punya trend bagi produk-produk KRU. So Datuk sendiri lebih prefer untuk online, bukan online lah, maksudnya fizikal lah. Bagi saya rasa secara peribadi, saya kalau nak beli barang, saya jarang beli barang in the first place. Sebenarnya barang tu memang susah nak dapat dekat sini. Contohnya barang rare dan sebagainya memang susah dapat kat kedai. Macam barangan KRU contohnya, memang kita tak bacuk kat kedai, kita guna platform-platform digital saja. Jadi itu yang sebenarnya mungkin ada yang membeli secara online. Macam sama dengan saya pula. Kalau misal barang tu memang rare, susah nak cari, memang beli secara online lah. Tapi kalau macam kebetulan dah berada di mall dan sebagainya, of course saya beli secara fizikal lah. Okey. Adakah jumlah followers yang ramai menjanjikan pulangan kewangan tu? Okey, tak semestinya. Ada juga ramai followers, tapi influencer ni ataupun selebriti ni ataupun usahawan ni tak reti nak convert jadi sales. Ada juga. Tapi chances of followers yang ramai ni ada kemungkinan dia akan jadi pelanggan. Tapi ada juga yang setakat nak macam posting-posting pasal hal-hal peribadi contohnya, dia bukannya sangat nak menjual produk, tapi dia nak cerita pasal kisah peribadi, kehidupan dia. Jadi sebenarnya, tapi macam saya contohnya, saya sendiri tak berapa gemar nak cerita pasal hal peribadi saya. Saya very rare, very seldom lah bagi saya nak cakap pasal keluarga saya dan sebagainya, melainkan melibatkan Yusri Adri dan kadang-kadang ibu bapa saya. Dan isteri saya, anak saya memang tak nak. Dia orang tak nak expose dalam platform dan menggunakan platform media sosial saya. Jadi saya memang tak post. Jadi saya lihat di mana followers yang ramai, kadang-kadang tak tentunya. Kadang-kadang ada artis berjuta-juta dia punya followers tapi bila time filem keluar kat panggung, dia post pun orang tak pergi tengok kat panggung. Jadi kita sebagai penerbit kadang-kadang risau juga ni. Tak semestinya followers yang ramai ni boleh guarantee kejayaan. Betul. Jadi kadang-kadang yang micro influencer ni lagi baik kerana dia punya penyokong dia memang hardcore dan dia akan lebih setia untuk, dia percayalah, dia follow kerana sesuatu sebab dan apabila dia mengeluarkan produk dan dia beli produk tersebut. Tetapi of course nak katakan chances of you being able to convert into sales because you ramai followers adalah lebih tinggi. Jadi kita kena sentiasa secara konsisten lah jadualkan kita punya posting. Jangan kejap buat, kejap tak buat. And then lepas ada 2-3 hari tak post. Macam mana kita nak build up followers kita? Betul. Hai semua, apa plan minggu ni? Jom ke Wetland Studios Putrajaya. Inilah taman tema yang tengah viral sekarang. Ada animatronics, augmented reality, virtual reality dan penyampaian dari watak-watak animasi yang sesuai untuk seisi keluarga. Semuanya memberi pengalaman imersif seolah-olah kita berada tinggi di celah-celah awan dalam hutan tropika dan zaman prasejarah. Wetland Studios dibuka setiap hari dan anda boleh dapatkan tiket di wetlandstudios.com atau di kaunter tiket. Jumpa di sana. Alright. Datuk, apakah kelebihan ataupun kebaikan untuk berniaga melalui platform digital berbanding secara fizikal ni, Datuk?
Okey, kalau kita lalu masa zaman COVID dulu kan, macam mana kedai ditutup dan sebagainya, itulah time tu boom lah perniagaan yang buat secara online ni. Itu sebagai contoh. Keduanya, kita cakap pasal online ni, kadang-kadang kita boleh buat pre-order kan. Kita produk kita nak tunggu tempahan dulu. Kadang-kadang stok tu jadi satu cost pada kita. Stock risk kita kan. Jadi kita boleh buat pre-order, dan mungkin pre-order pula kita boleh tentukan size tertentu. Kalau kita buat baju contohnya kan. Kalau barangan yang tak ada kaitan dengan size, tak ada masalah. Ataupun kalau cakap pasal fashion, kadang-kadang orang suka, kenapalah tak buat warna biru, saya suka you ada jual warna merah. Jadi kita boleh buat pre-order. Itu antara advantage nak buat secara online ni. Dan kita boleh buat tempahan mengikut order kan. Dan pada masa sama, kita kena pastikanlah kita sebagai penjual ni kena tempoh delivery dia kena cepat. Jangan lama-lama nak respon, nak bagi. Kalau kita nak timbulkan kepercayaan bagi pembeli kita, nak loyal dengan kita kena pastikan kita cepat. Pasal dia dah bagi duit pada kita. Jadi macam mana kita nak pastikan bahawa barangan tu ada, ataupun kalau kita cakap pre-order, kita cakap tempoh tempahan dia mungkin masa lebih kurang 14 hari, 21 hari. Contoh. Jadi kita kena bagi tahu awal. Jadi orang tak datang kat kita balik, tanya balik. Jadi bagi saya rasa banyaklah kelebihan menggunakan platform e-commerce dan juga social commerce berbanding dengan platform seperti biasa nak buat retail. Kerana kadang-kadang kita ada risiko untuk nak buka kedai pun, nak buka setakat nak bayar sewa. Betul. Nak ada kaki tangan, kita pula ada nak simpan stok yang banyak dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya antara isu yang biasa dilalu mereka yang buat perniagaan runcit ni. Jadi bagi saya rasa kalau baru nak mula berniaga, start online dulu. Kalau tak boleh berniaga dulu, jadi influencer dulu. Daripada jadi influencer besok, mungkin you boleh buat jenama sendiri pula. Kan? Jadi dan you boleh jual produk you sendiri. Dan di situlah sebenarnya ini proses pembelajaran lah. Kalau kita sendiri pun tak lalu semua ni. Macam kita masuk sekolah juga kan. Masuklah prasekolah dulu, masuk sekolah rendah, menengah, masuk IPT. Sama juga dengan nak jadi influencer, nak jadi usahawan. Dia ada prosesnya. Jadi jangan terus-terus laju je terus aku nak jadi usahawan. Betul. Kan? Alright. So, okay. Apa end game bagi influencers ni, Datuk? Maksudnya bila dah nak berhenti dari jadi influencer? Okay. Itu saya orang cakap pasal saya cakap kalau dalam apa-apa kehidupan kita kena tahu kat mana kita nak berhenti. Kan? So contohnya kalau kita dalam kerjaya kita tahu apakah matlamat kerjaya kita, apa career path kita, dan bagaimana kita nak capai apa yang kita impikan. Mungkin apa kita impikan sekarang dengan besok 5-10 tahun akan datang berbeza. Sama juga dengan influencer ni. Sekarang ni syok lah jadi influencer muda-muda. Tak ada tanggungjawab, tak ada anak, tak ada suami, tak ada isteri. Saya dah. Single lagi Single? Okay, dia bagi dia declare lah tadi. So jadi yang pentingnya kita sendiri kadang-kadang pada satu ketika kita rasa itu yang kita nak buat. Tapi bila dah sampai satu tahap kita rasa okay, I think I've done this already, I nak move on kan. Samalah sebagai usahawan pun kadang-kadang dia ada exit plan dia. Sebagai influencer pun ada juga exit plan. Ya, kita kena fikir kat mana kita nak bawa, dan time kita nak berhenti tu, nak bersara tu, apa kita nak bawa, apa nak buat. So jadi bila kita dah ada pengikut-pengikut tertentu, kita kena lihat bagaimana platform kita ni mungkin boleh dijual kepada pihak ketiga ya. Mungkin ada yang berminat dengan apa yang dipost selama ini, dan dijadikan pula sebagai platform sama ada individu ataupun syarikat untuk digunakan untuk mengeluarkan produk yang berkaitan dengan subjek matter yang influencer tu dah buat. Jadi itu adalah antara proses yang boleh dilakukan, dan boleh exit lah, boleh retire lah juga. So jadi dia dah kumpulkan followers yang ramai dan ada nilainya. Kalau kita ada jumlah X amount of followers, and orang tengok pun ini followers yang genuine, yang follow bukan yang main beli macam tu, tiba-tiba ramai macam tu kan. These are genuine followers, dan dia ada nilainya. Jadi bagi saya rasa apa kita lakukan ni, sebenarnya kita membina satu value diri kita juga. Bagaimana kita mencipta platform untuk mengenai platform media sosial ni dengan pengikut-pengikut kita yang ramai. Dia ada nilai pula. Ada nilai, ada value kepada platform media sosial tersebut. Jadi itu yang kadang-kadang kalau bila kena hack lah dan sebagainya kan, itu memang nak menangis lah. Kalau kita especially kita tak dapat balik. Jadi itu antara kena pastikan security tu kena jaga, so that kita tak hilang kita punya kontrol kepada platform media sosial kita. Jadi ada cara-cara je, dan di KRU Masterclass ni iklan sikit So kita akan ajar semua proses tersebut.
dan pastikan bahawa macam mana nak terbitkan kandungan, buat penjadualan, strategi dia, security-nya dan aspek teknikalnya dan sebagainya. Macam-macam lagi yang patut diberikan pendedahan agar kita punya pelatih ni boleh berjaya sebagai usahawan, sebagai influencer dan juga sebagai digital marketer. Okey Datuk, menarik. Saya nak tahu juga Datuk, di KRU ada tak macam kelas-kelas ataupun short course untuk peniaga-peniaga, usahawan mikro lah especially macam mana diorang nak mendigitalkan perniagaan mereka sendiri. Ada tak Datuk? Okey, itu okey lah. Saya dah sebut tadi tapi saya nak ulas sedikit lagi. Sekarang ni kita ada special offer lagi. Ini kita ada buat kerjasama dengan SME Corp di mana kita beri peluang kepada usahawan mikro buat masa untuk tempoh yang terhad. Kita kena tamatkan program ni sehingga bulan September ini dan kita sekarang proses pengambilan untuk usahawan mikro untuk bersama kita untuk latihan selama 20 hari. Jadi 20 hari. Jadi di sini kita bagi pendarahan bagaimana mereka boleh bina perniagaan mereka melalui menggunakan platform social media, diperdagangkanlah produk mereka. Jadi dia ada mentorship pula juga. Kita ada mentorship selama 3 bulan selepas tamat. Dan saya sendiri terlibat dalam proses ini dan pada masa sama juga kita sediakan package periklanan di KRU Media juga yang membantu jadi penjelamaan produk-produk mereka. Jadi itulah sebenarnya, jangan lepaskan peluang ni untuk bersama kami di KRU Masterclass. Anda boleh ikut bersama kami program ini. Bayaran ansuran kita sediakan bayaran ansuran juga. Jadi sebenarnya 80% daripada pembiayaan datangnya daripada SME Corp dan bayaran ansurannya adalah sebanyak RM300 sebulan dalam tempoh 4 bulan. Jadi di situ sebenarnya 1,200 untuk pakej-pakej percuma yang kita sediakan bundle dengan latihan tersebut. Menarik. So saya pun boleh join ni Datuk? Boleh, tapi you ada ke? Boleh. Okey Datuk, kita pun dah di hujung rancangan Datuk ya. Terima kasih Datuk atas ilmu ataupun pendapat yang dikongsikan oleh Datuk sendiri. Bagaimana untuk usahawan-usahawan mikro ni dapat mendigitalkan perniagaan mereka untuk yang lebih menarik lah, especially untuk meningkatkan sales mereka. Datuk, tapi saya nak tanya jugalah, untuk kelas usahawan mikro ya Datuk apa yang mereka akan belajar nanti? Dia ada pelbagai pasal branding, pasal personal branding, corporate branding, product branding, cakap pasal content production, live stream production, graphic design, video editing. Ada kesemuanya holistik lah, secara holistik. Dan tujuan kita adalah memastikan mereka menghasilkan konten mereka secara profesional. Okey. Saya dah tahu dah. Saya nak join nanti Datuk, boleh Datuk? Okey, thank you. Tapi tak dapat SME Corp punya bayaan lah. Tak dapat Datuk. You sama KRU tak boleh. Alamak. Kantor. Conflict of interest. Thank you guys kerana sudi menonton podcast Rise Up dan kita berjumpa di siri yang seterusnya. Rise Up.